Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera para penonton. Saya Azri bin Sa'id dari College Vocational Miri Sarawak. Hari ini akan membentangkan kajian tindakan saya yang bertajuk meningkatkan kemahiran mengelim kabel rangkaian RJ45, T568A dan T568B menggunakan kaedah Nature Law dalam kalangan pelajar program Sistem Komputer dan Rangkaian di College Vocational Miri. Tujuan saya menjalankan kajian tindakan ini adalah untuk paling pertama adalah untuk mengatasi masalah pelajar Sijil Vocational Malaysia pada semester kedua bagi modul KSK 2023 untuk subtopik peningkatan untuk subtopik pengkabelan rangkaian komputer. Refleksi kajian berdasarkan kepada beberapa siri kelas PDPC yang dilaksanakan sebelum ini, saya mendapati terdapat beberapa pelajar yang kurang cekap dan mahir dalam menyusun warna dan mengelim kabel rangkaian RJ45, T568A dan T568B. Keduanya, saya juga mendapati masih ramai pelajar yang mengambil masa yang sangat lama untuk kompeten dalam kemahiran ini. Kemahiran mengelim ini adalah merupakan asas kepada kemahiran membuat kabel rangkaian. Ini bermakna pelajar-pelajar mesti mahir kemahiran utama ini sebelum melalui kemahiran-kemahiran lain untuk pembangunan rangkaian komputer LAN dan juga rangkaian MAN iaitu Local Area Network dan Metropolitan Area Network. Objektif kajian yang saya tekankan dalam kajian tindakan saya ini saya bahagikan kepada dua kategori iaitu objektif am dan juga objektif khas. Objektif am saya memfokuskan untuk meningkatkan PNGK atau purata nilai grade kumulatif bagi mata pelajaran KSK 2023 Server Software Installation. Manakala objektif khas pula saya tekankan di sini kepada dua iaitu yang pertama untuk meningkatkan kemahiran menyusun warna dan mengelim kabel rangkaian RJ45, T568A dan T568B dalam kalangan pelajar sistem komputer dan rangkaian. Dan yang kedua untuk menambahkan kecepatan masa dan ketepatan mengelim kabel rangkaian RJ45 dalam kalangan pelajar sistem komputer dan rangkaian. Kumpulan sasaran bagi kajian tindakan yang saya jalankan ini adalah seramai 15 orang pelajar yang terdiri daripada pelajar-pelajar semester kedua SVM program Sistem Komputer dan Rangkaian iaitu seramai 3 orang pelajar lelaki dan 12 orang pelajar perempuan. Sorotan literature seperti sedia maklum bahawa POV ataupun take of value bagi mata pelajaran pada tahap PT3 dalam kalangan pelajar yang diterima masuk kepada sistem ke dalam sistem komputer rangkaian ini adalah sangat minimum dan ini merupakan penyebab utama. Mereka berada tahap yang sangat minimum iaitu jika kita lihat mata pelajaran mereka matematik, bahasa Melayu, bahasa Inggeris, sains dan juga kembaran hidup kebanyakannya paling minimum C dan D dan ada juga dan masih ramai yang kami terpaksa menerima dalam kalangan mereka yang memperolehi grade E dan F bagi mata pelajaran lain. Konsep Nature Law ataupun kaedah Nature Law yang saya perkenalkan dalam kajian tindakan ini merupakan pengaplikasian penyusunan warna-warna berasaskan sumber bumi iaitu merujuk pada warna coklat, rumput hijau, udara yang merujuk kepada warna biru dan matahari yang merujuk kepada warna oranye. Penggunaan konsep Nature Law ini memudahkan para pelajar untuk mengingati susunan warna dan penyusunan kabel rangkaian. Ini merupakan rajah untuk penyusunan warna-warna dalam kabel rangkaian iaitu jika kita lihat jika di hujung sekali kita tengok warna coklat ataupun dan juga coklat putih ia merujuk pada warna tanah, warna hijau merujuk kepada warna rumput, biru putih dan biru merujuk kepada udara dan juga langit. Hijau putih ini merujuk kepada pokok-pokok yang lebih tinggi dan juga oranye dan oranye putih ini merujuk kepada matahari. Susunan warna ini jika kita perhatikan kaedah utama saya perkenalkan kepada pelajar supaya mereka dekat dengan kaedah alam sekitar, mereka senang untuk mengingati susunan warna ini. Jika kita perhatikan warna-warna ini merupakan warna sumber alam yang dekat dengan para pelajar supaya mereka tak perlu lagi nak menghafal ataupun tak perlu lagi nak
sentiasa bersusah payah untuk mengingat susunan warna. Mereka hanya perlu merujuk sumber alam, itu mereka berada di tanah, kemudian di atas tanam ada bumi, ada rumput, kemudian selepas ada rumput, mereka faham bahawa keadaan udara dan juga langit itu berwarna biru, ya. Kemudian dan atas sekali warna oranye yang merujuk kepada matahari. Metodologi pendekatan. Pendekatan metodologi kajian yang saya gunakan adalah menggunakan kaedah ujian pra dan ujian pos, ya, di mana saya telah melaksanakan kajian ini, di mana pada peringkat awal saya meminta pelajar-pelajar membuat kabel rangkaian setelah sebelum saya memperkenalkan nature law. Ya, saya membuat kelas seperti biasa dan meminta pelajar membuat kabel rangkaian T568A. Ya, masa dicatatkan apakah catatan terbaik bagi setiap pelajar. Kemudian pada penghujung minggu saya akan memberikan ujian pra. Saya telah memberikan ujian pra kepada pelajar-pelajar dan saya semak mengikut ketepatan susunan warna yang mereka lakukan. Pada awal minggu kedua barulah saya memperkenalkan konsep nature law selama 120 minit ataupun 2 jam bagi satu sesi pembelajaran. Kaedah ini saya gunakan dengan kaedah bercerita, kemudian saya relatekan dengan keadaan alam sekitar dan juga bentuk muka bumi. Kemudian setelah saya membuat sesi pembelajaran dan pengajaran di dalam kelas, barulah saya membuat ujian pos dan saya menggunakan set soalan yang sama dan saya mengukur kebolehan para pelajar dari segi dua kaedah, iaitu yang pertama mengukur kecepatan mereka membuat kabel rangkaian dan yang keduanya mengukur ketepatan mereka. Berapa banyak mereka salah dalam menyusun warna kabel rangkaian. Ini adalah dapatan, analisis dapatan ujian pra dan pos yang saya catatkan setiap kali ujian pra dan ujian pos saya laksanakan. Ya, jika kita lihat pada ujian pra dari segi pengujian pengukuran kepada tahap kesalahan, jika kita lihat yang tidak membuat kesalahan pada ujian pra langsung tiada pelajar yang mencatatkan kejayaan. Ya. Malahan yang mencatatkan kesalahan yang minimum iaitu 1 dan 2 kesalahan juga tidak ada pelajar yang mencatatkan kejayaan. Ya. Dan paling membimbangkan saya apabila terdapat 7 orang pelajar, majoriti di dalam kelas ataupun separuh daripada kelas, 7 orang pelajar mencatatkan semua salah. Ini bermaksud mereka sebelum diperkenalkan dengan kaedah nature law, mereka memang sangat bermasalah untuk mengingat dan dalam menyusun warna kabel rangkaian. Kemudian setelah ujian pos saya laksanakan, baru saya buat catatan dari segi ketepatan mereka menyusun warna. Kita lihat seramai 6 orang pelajar membuat dengan perfect, tidak ada kesalahan. Tidak ada kesalahan. Kemudian 8 orang pelajar hanya membuat 1 kesalahan minor. Dan seorang pelajar yang sangat lemah ini sahaja yang mencatatkan 2 kesalahan. Selain daripada itu, tidak ada pelajar yang mencatatkan lebih daripada 2 kesalahan. Ini membuktikan bahawa kaedah nature law banyak membantu para pelajar saya dalam mengingati susunan warna dalam kabel rangkaian. Kemudian pengukuran yang kedua, saya uji tahap kepantasan adalah menggunakan kaedah catatan masa. Bagaimana pelajar-pelajar dapat mencatat masa sama ada lebih baik ataupun lebih kurang baik. Ya, jika kita lihat, saya membuat pengukuran daripada pelajar A sehingga pelajar N seramai 15 orang tadi. Ya, jika kita lihat pada ujian pra, hanya seorang pelajar mencatat 12 minit. Itu masa yang terbaik pada ujian pra. Sebelum kaedah nature law saya perkenalkan kepada mereka. Dan pelajar paling lemah, murid N, 90 minit sebelum saya perkenalkan kaedah nature law, iaitu 1 jam 30 minit. Sangat lama. Kemudian apabila saya memperkenalkan kaedah nature law pada ujian pos, setelah saya menjalankan ujian pos, murid A tadi daripada 12 minit, dia hanya mencatat 9 minit. Ini satu kejayaan. Begitu juga pelajar-pelajar yang lain, kebanyakan mereka mencatatkan pengurangan masa dalam melakukan ataupun membuat kabel rangkaian. Dan kita lihat pelajar yang paling lemah tadi, daripada 90 minit
kepada 24 minit. Ini bermakna beliau telah berjaya mengurangkan sebanyak 66 minit, ya, 1 jam lebih. Dan ini satu kejayaan yang besar pada pelajar-pelajar apabila mereka boleh mencatatkan masa yang sangat minimum, ya, dan ini boleh menjimatkan masa serta juga boleh menjimatkan kaedah mereka untuk membuat kabel rangkaian. Penemuan kajian, setelah saya membuatkan ujian pra dan ujian post, saya mendapati bahawa kemahiran mengingat susunan warna dan mengelem kabel rangkaian ini sangat ketara meningkat. Tahap kesalahan menyusun warna kabel dapat dikurangkan juga. Dan tahap kecepatan mengelem kabel rangkaian juga dapat dipertingkatkan. Serta saya mendapati selepas soal selidik secara rambang daripada semua pelajar-pelajar, saya mendapati mereka menyukai kaedah pengajaran dan pembelajaran yang celok ini bagi meningkatkan kemahiran mereka membuat kabel rangkaian. Kesimpulan yang saya boleh dapati dalam kajian tindakan saya ini, penggunaan yang celok ini dalam pembelajaran subtopik kabelan rangkaian dapat meningkatkan kemahiran para pelajar dalam mengelem kabel rangkaian, dan yang kedua, memudahkan para pelajar mengingat susunan warna kabel rangkaian, dan ketiganya dapat mengurangkan masalah pengkabelan rangkaian dan mengurangkan kesalahan pengkabelan rangkaian dan menjimatkan kos penggunaan kabel dan klip RJ45. Ini yang paling saya tekankan juga di dalam kajian ini, supaya apabila pelajar-pelajar dapat mengurangkan kesalahan, mereka juga dapat menjimatkan penggunaan kabel dan juga klip. Kerana apabila mereka melakukan kesilapan demi kesilapan, mereka terpaksa menggunakan klip RJ45 tu beberapa buah, dan ini akan mengakibatkan kos semakin meningkat. Jika penggunaan yang celok ini, saya telah kenalkan kepada mereka, saya dapati ia dapat menjimatkan klip RJ45 secara tidak langsung, dan ia juga dapat menjimatkan masa para pelajar saya dalam membuat kabel rangkaian dan mempercepatkan proses pembelajaran kemahiran-kemahiran yang seterusnya. Cadangan penambahbaikan saya yang pertama, saya akan perkenalkan kaedah celok ini kepada rakan-rakan guru yang akan mengajar mata pelajaran pertama pada semester-semester yang akan datang. Dan yang keduanya, saya akan perkenalkan celok ini pada mata pelajaran lain yang bersesuaian, yang saya rasakan sangat boleh dipraktikkan dalam modul-modul ataupun dalam subtopik-subtopik bagi topik rangkaian dan juga sistem komputer di dalam program saya ini. Seterusnya, saya akan bentangkan sebuah video yang dihasilkan oleh pelajar saya, ya, bagaimana beliau membuat kabel rangkaian. Beliau akan menunjukkan cara-cara membuat kabel rangkaian sehinggalah menggunakan kaedah celok ini yang beliau berjaya membuat kabel rangkaian dengan fact. Ya, saya akan bentangkan video tersebut dan saya harap ia akan dapat membantu pemahaman para penonton apakah itu yang dimaksudkan dengan kabel rangkaian. Kita saksikan sekarang, ya. Selamat sejahtera. Berikut adalah cara-cara membuat network cabling melalui crimping kabel rangkaian. Mula-mula, kita sediakan bahan dan peralatan yang diperlukan. Seperti yang pertama, iaitu crimping tools. Kedua, kabel stripper untuk pemotongan jaket kulit kabel. Ketiga, gunting untuk pemotongan kabel. Keempat, network cable tester. 5, RJ45 connector. Dan terakhir, kabel. Seterusnya, potongkan jaket kulit kabel menggunakan kabel stripper dan anggaran pemotongan adalah 1.5 inci, iaitu 3 cm dari hujungnya. Setelah itu, antuiskan hujung kabel tersebut mengikut warna yang bersesuaian dan pastikan setiap kabel tersebut lurus sebelum membuat pemotongan. Berikut merupakan gambar rajah warna bagi straight kabel, iaitu putih jingga, jingga, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, coklat. Dan pastikan
setiap penyambungan kabel tersebut mengikuti warna yang bersesuaian. Setelah selesai, kita potongkan sisa tersebut menggunakan gunting dan anggaran pemotongan adalah 0,5 inci di atas hujung jaket, iaitu 90 darjah. Seterusnya, berhati-hati ketika memasukkan wayar ke penyambung jack, iaitu RJ45, dan pastikan setiap wayar melewati panduan atau sampai pada hujung dinding di dalam penyambung konektor. Seterusnya, kita krimkan RJ45 konektor menggunakan crimping tools. Tolak penyambung konektor di dalam alat crimping dan kemudian krimkan RJ45 tersebut dengan kuat. Dan setelah selesai, ulangkan langkah berikut pada hujung kabel yang satu lagi. Setelah selesai, kita ujikan setiap kabel tersebut menggunakan network cable tester untuk menguji sama ada setiap kabel tersebut berfungsi ataupun tidak. Dan berikut merupakan cara-cara untuk membuat network cabling. Sekian. Ya, demikianlah tadi video yang dihasilkan oleh pelajar saya. Saya rasa video itu agak menarik dan boleh jadi panduan kepada pelajar-pelajar yang lain masa-masa yang akan datang. Saya rasa sampai di sini sahajalah pembentangan saya pada kali ini. Saya harap pada tahun yang akan datang saya boleh lagi menambah baik mutu dan juga kualiti pengajaran dan pembelajaran saya di dalam kelas. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Thank you.